kesihatan dan keselamatan. Ya, occupational safety and health. What is safety? What is health? Itu penting. Awak kena faham deh. Okey, sekarang ni boleh nampak idea ni chapter 1 ni berkenaan dengan chapter 1. Dia ada idea? Dapat tak idea dia, gambaran dia? Apa yang kita akan cover? Boleh? Boleh sir, boleh. 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 Okay. Alright. So sekarang saya akan teruskan kepada introduction to OSH yang kita tinggalkan dahulu. Let's have a look. Ingat saya dah katakan sebelum ni, yang paling penting bahawa subjek ni, OSH ni adalah penting. Walaupun dia 2 kredit, tetapi ianya adalah penting untuk masa depan anda sebenarnya. Bila anda bekerja, kalau anda membuka syarikat ke, walaupun anda bekerja di kilang ke, anda bekerja di bakery ke, anda bekerja di mana lagi, site ke, perkara ini adalah penting sebab ianya bagi memastikan keselamatan dan kesihatan anda terjaga. You just imagine, you bekerja 2 tahun, lepas tu you terjatuh, something happen and you become handicapped, you're paralyzed. What will happen to you? Sebab masalahnya ialah di mana majikan anda tidak menekankan kepada OSH management system. Dia tak ada OSH management system pun. Dia janji buat duit aja. So you gonna have a problem there. So jadi dalam memilih kerjaya pun, you kena tekankan juga sama ada syarikat berkenaan menekankan tentang OSH, Occupational Safety and Health. Sebab awak nak hidup lama, awak nak bukan hidup dan mati kita ditentukan oleh Allah. Tapi awak nak ke hidup selama 30 tahun dalam keadaan menderita. Okay, sure you don't want kan? So jadi kita kena berusaha untuk mengelakkan daripada kecederaan, kemalangan berlaku pada diri kita. So kita kena berhati-hati So jadi bila kita memilih pekerjaan, bukanlah hanya gaji yang lumayan. At the same time keselamatan dan kesihatan memainkan peranan yang penting. Okay. Alright. Okay. Alright, let's see. Cuba kita lihat introduction to OSH. Okay. Yang itu kita dah buat kan, introduction to OSH. Itu kita cover mana topik apa yang kita cover itu? Siapa boleh ingat? OSHA, okay. Apa, I go to this one, okay. Okay. Hello, are you with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ada slide lain lah, sir. Kita dah sampai humanitarian argument. Tak ni sekarang ni dia boleh nampak skrin saya ke tidak ni? Boleh. Boleh sir. Nampak ke? Boleh sir. Dia bukan apa yang dia slide nampak? ni sir. Dengar jelas. Apa yang dia nampak sekarang ni? Outline of lecture. Okay, good. Okay. Okay, let's go through very quick. You're talking about some history here. Okay. Apa yang berlaku ialah ni dari segi Bernardino Ramzini. Ramzini is a doctor. Kemudian apa yang didapati bahawa pada masa tu mungkin ramai yang sakit. Ni masa di Eropah lah dahulu. Ramai yang sakit dan bila dia buat kajian kenapa ramai sakit dan sebagainya,
didapati bahawa kebanyakan mereka sakit adalah disebabkan pekerjaan mereka. Sebab kalau you perhatikan bahawa sebenarnya masa yang kita luangkan kalau kat rumah tu kita banyakkan masa berapa jam aja sebenarnya yang kita berada dalam keadaan jaga. Kalau kat rumah kita balik untuk tidur kan, banyak masa yang kita habiskan kadang di rumah untuk tidur. Lepas tu pergi kerja. Balik kerja tidur dan sebagainya lah. Jadi masa you dalam keadaan sedar di rumah sebenarnya tak begitu lama So jadi most of the time you spend adalah bekerja. Kadang lebih daripada 8 jam pun you bekerja. So jadi ini berarti bahawa penyumbang kepada penyakit yang berlaku adalah daripada pekerjaan. So oleh sebab itu maka Dr. Ramzani ini dia dapati bahawa masalah utama dia adalah pekerjaan. Sebab tu apabila dia jumpa pesakit dan sebagainya, dia akan tanya apa kerja anda, di mana anda kerja dan sebagainya. So daripada situlah dia dah boleh agak. Mungkin dia bekerja di tempat yang banyak habuk, debu dan sebagainya. Mungkin penyakit dia, mungkin pesakit tu mungkin mempunyai masalah penyakit asma ke, masalah radang paru-paru ke apa dan sebagainya. Semua ini berkaitan dengan tempat kerja. Okey. Itu pada peringkat awal pada masa tu OSH apa semua dah tak ada lagi masa tu tak ambil kisah. Cuba you perhatikan di sini Ini adalah berkaitan you tengok macam mana orang buat kerja ni. Cuba tengok apa masalah dia bila dia buat kerja ni. Okey. Dia buat welding dekat sawmill masa membuat potongan kayu, dia buat welding kat sini. Apa yang awak nampak? Tak pakai safety boot. Pakaian dia tu. Dia pakai slipper, lepas tu you tengok. Nampak dia pakai t-shirt dia tu. Dia pakai t-shirt dia, nampak tak tu pakai t-shirt. Saya rasa glove pun tak tahulah, tak complete pun. Lepas tu you tengok dia pakai dark glasses saja. Tak boleh. Sebab apa? Percikan tu boleh muka kena you mungkin tak kena mata tapi akan kena muka you ataupun kena rambut you. So jadi ini bukan cara yang betul dalam kita membuat welding apa dan sebagainya. So these are the things sebab tu kalau you perhatikan bila you pergi mana-mana you tengok macam mana cara dia orang buat kerja. Mulai sekarang cara you melihat orang pergi workshop ke, pergi mana ke, tengok macam mana. Kalau dia pakai slipper pakai apa, masuk dia tak profesional lah tu. Okey, kita berhenti sekejap tengah azan. So siapa nak take a break about 10 minutes ke apa, you can get a drink ke, toilet ke apa. Azan sekarang Alright.
Okay, hello. Assalamualaikum. Salam. Okay. Alhamdulillah dapat saya minum sekejap tadi. Okay. Mungkin ada yang cuba menjawab kuis saya tu, dah boleh menjawab. Saya dah buka dah kuis tu. Kalau siapa yang nak menjawab, jawablah. Okay. Okay, so jadi ini sebab kalau you perhatikan perkara ni walaupun ini pada zaman saya tak pastilah tahun 60-an ke apa, even sekarang pun benda tu masih juga berlaku ya. Sebab tak ada orang kisah benda-benda ni kadang sebenarnya ianya membahayakan. Sebab tu kalau you perhatikan bila you masuk ke makmal, salah satu perkara yang penting bila masuk ke makmal you kena pakai kasut yang kasut yang tertutup You tak boleh pakai slipper kalau you pergi ke makmal You kena pakai kasut yang tertutup. Jadi adalah lebih baik kalau especially makmal awam, makmal mechanical, you memakai safety boot itu lagi bagus safety boot. So kalau macam sekarang PPE especially melibatkan COVID, jadi minggu depan you akan masuk, kalau you masuk ke makmal, pastikan you pakai face mask you pastikan you pakai face mask semasa berada di makmal sepanjang masa. Dan kalau nak bagus, pakai face shield. Dan pastikan SOP tu dipatuhi you tengok SOP yang ada di depan pintu makmal tu untuk COVID-19. Okay. Occupational and health Jadi kalau you perhatikan occupational safety and health ni sebenarnya benda-benda ni adalah penting berkaitan dengan physical, mental dan social pekerja. Jadi berkaitan dengan physical, mental dan juga social dan psychological benda tu adalah penting. Jadi kalau kita perhatikan, kita dah belajar sebelum ni bahawa akta-akta tu dibentuk untuk melindungi pekerja Okey. So jadi kalau kita perhatikan bahawa apa yang berlaku ialah bila kita berada di tempat kerja, tengok jenis kerja kita, bahawa kita terdedah kepada bahaya terhadap ataupun kemalangan terhadap fizikal kita, kesihatan kita dan juga keselamatan yang kita akan terdedah. Okey. Legislation tadi kita kata berkenaan dengan akta perundangan kan, berkaitan dengan perundangan. So jadi legislation ini adalah maksud dia berkaitan dengan perundangan. Tu kalau tengok di sini. So apa itu akta? Cuba tengok tu. Semua nampak skrin saya? Nampak. Nampak. Okey. Nampak sir. Apa itu akta? Nampak sir. Apa itu akta? Apa itu regulation? Apa itu code of practice? Apa itu guideline? Okey, kalau kita perhatikan di sini, akta adalah berkaitan dengan undang-undang utama yang dibentangkan di parlimen Jadi akta parlimen itu pentingnya parlimen. Jadi dia membuat akta di sini yang dibentangkan di parlimen. Dan regulation di sini maksud dia regulation ini berarti bahawa macam mana pelaksanaan terhadap akta tersebut yang ditentukan oleh menteri. Jadi kita tak ada akta yang dibentangkan dan diluluskan di parlimen. Lepas tu dari segi pelaksanaannya itulah yang dia katakan sebagai regulation yang akan ditentukan oleh menteri berkenaan. Kemudian dari segi code of practice and guideline, ini adalah kalau awak jumpa code of practice, guideline, maksud dia tidak ada tanggungjawab terhadap undang-undang. Maksud dia kalau awak ikut, perkara ini adalah perkara yang bagus, yang baik awak ikut. Jadi seolah-olah macam act and regulation, ini adalah sesuatu, maksud dia kalau awak tak patuh ni, awak perkara yang wajib atau mandatory awak ikut Jadi wajib, code of practice and guidelines, inilah kita boleh katakan sebagai satu perkara yang kita boleh kata sunat lah.
yang satu amalan yang baik Okey. Jadi awak kena faham tu bila gunakan perkataan act. Wow, this is penting. Suka tak suka awak kena ikut. Regulation, suka tak suka kena ikut Code of practice, guideline, itu bergantung. Tapi kalau awak buat, ianya akan mendapat banyak manfaat Okey. Cuba tengok di sini. Nampak tu? Kan FMA tadi kita dah bincangkan. Ingat tak ni tadi? Nampak RPP? Boleh nampak RPP? Nampak sir. Okey, ingat tak ni? OSHA, FMA, EQA. Jadi di sini kalau kita perhatikan, so FMA dibangunkan pada ataupun dikuatkuasakan tahun 1967, OSHA tahun 1994. Ini adalah perkataan-perkataan yang penting ni. Awak kena familiar daripada sekarang DOSH, D-O-S-H, DOSH, Department of Occupational Safety and Health. Ini di Malaysia kita ada DOSH DOSH ini adalah penguatkuasa tau, yang berkaitan dengan pekerjaan, keselamatan dan kesihatan pekerjaan. So kalau berlakunya, contohnya berlaku kemalangan di tempat kerja, jadi awak kena laporkan kepada DOSH dan DOSH akan buat siasatan dan DOSH juga akan tentukan sama ada awak salah atau tidak. So this is a very important department Department of Occupational Safety and Health. Satu department atau satu jabatan yang berkaitan dengan occupational safety and health. So this is a very powerful. Ingat tak dulu yang ada case crane, yang crane jatuh ke apa dan sebagainya, ramai ada yang beberapa orang mati dan sebagainya. Jadi tanggungjawab DOSH akan membuat siasatan dan tanggungjawab DOSH akan membawa majikan ke apa untuk ke mahkamah benda tu. Okey. Satu lagi yang penting adalah Ministry of Human Resource. Ni Kementerian Sumber Manusia Itu sangat penting. So jadi mulai daripada sekarang kalau you dengar perkataan DOSH, it's a very important thing. Contoh saya ambil contoh apa lagi yang berkaitan dengan DOSH. Setengah-setengah alat kita perlukan CF Certificate of Fitness. Contoh dia kalau you gunakan kompresor yang besar tu, angin yang keluar tu kompresor. Bila you nak menggunakan kompresor tu, ianya perlulah mendapat kelulusan daripada DOSH setiap tahun. Kena dapatkan CF kena dapatkan CF setiap tahun. Jadi maksud dia pemeriksaan perlu dilakukan dan ianya lulus, barulah DOSH akan keluarkan Certificate of Fitness. Maksud dia kompresor tersebut boleh digunakan. So no joke benda ni is very important DOSH. Kalau ianya tidak ada CF, ini berarti maksudnya CF ni awak kena dapatkan setiap tahun kompresor dalam segi kompresor tu yang angin tu, yang angin yang digunakan tu. So jadi sekiranya tak dapat daripada DOSH, apa yang berlaku? Bahawa awak menggunakan alat tu secara haram. Sekalanya ada apa-apa berlaku, awak akan ditanggungjawabkan, disalahkan. So that's why you pastikan bahawa alat-alat tertentu mendapat kelulusan daripada DOSH. Setengah alat tak perlulah, ni contoh dia. Macam juga kalau you kata tengok lift you cuba you tengok lift tu. You dah selalu naik lift kan? Cuba you tengok ada tak stiker kat situ. Sebab lift pun kena ada CF. Okey? Kalau lift yang awak naik tak ada CF, you faham je lah tu. Okey? So dia kena dapatkan setiap tahun dan dia perlu dibayar tu, membayar untuk dapatkan CF setiap tahun. So ini perkara yang penting Okey. Ini adalah beberapa lagi undang-undang yang ada, legislation yang ada, Pesticide Act 1984, Atomic Energy Licensing Act, Employer Social Security Act. Semua ni adalah berkaitan dengan akta-akta untuk menjaga kepentingan kelompok tertentu ataupun pekerja apa dan sebagainya lah. Okey. Okey, cuba tengok FMA. FMA 1967 kan? Cuba kita tengok ni FMA, at least kita get some idea di sini. Cuba kita tengok FMA. OSHA ni adalah lebih baru OSHA lebih baru daripada FMA. FMA dikenalkan 1967.
Lepas tu bila adanya OSHA 1994, jadi akta ni digunakan. Okey. Cuba let's have a look FMA 1997. Jadi dia cover safety, health and welfare. Ini akta undang-undang mana bagi pekerja yang bekerja di factory dan yang bekerja dengan mesin. Jadi akta ni adalah untuk melindungi apa? Keselamatan dan kesihatan dan juga kebajikan pekerja yang bekerja di kilang-kilang dan juga pekerja yang menggunakan mesin, machinery. Faham Jadi walaupun dia tidak bekerja di kilang tetapi dia bekerja dengan machinery, jadi akta ini digunakan untuk melindungi mereka. Hello? Okey? Hello? Hello sir, okay sir. Okey. Jadi factory awak tahulah apa itu factory kan? Ni definisi of factory Okey. Nampak tu section 35. Section berapa? Maksud dia dalam akta ni ada banyak section List of occupational disease where notification required section 3.5 and referring to the third schedule notification by director to Director General of DOSH kan saya dah kata tadi tu. Nampak tu? Maksud dia notifikasi sebab tu saya kata tadi. Kalau ada berlaku kemalangan, berlaku ketidakpatuhan dan sebagainya, jadi awak perlu merujuk kepada Director General of DOSH tadi. DOSH stand for apa? Department of Occupational Safety and Health. Dia ni adalah penguat kuasa You kena ingat DOSH adalah penguat kuasa. No joke. Kalau you nak kena saman, you boleh kena saman dengan DOSH Kalau you nak kena masuk penjara, DOSH boleh bawa you ke penjara. Okay, so you must be very careful. Okay, so FMA melindungi apa dia? Keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja yang bekerja di kilang-kilang dan juga yang bekerja dengan mesin Mungkin dia kerja di site ke apa menggunakan mesin. Itu akta ni dipenalkan pada tahun 1967. Ni FMA di sini bermaksud di Malaysia ataupun di Semenanjung Tanah Melayu. Okey, di Malaysia lah senang kata 1967. Okey. Jadi kalau you perhatikan undang-undang yang berkaitan dengan FMA ni semua yang berkaitan dengan kesihatan, nampak tu? Asbestos, mineral, noise exposure, semuanya lead ataupun plumbum pendedahan kepada plumbum. Ini semua ada ni dari segi akta-akta yang berkaitan. Jadi kalau kilang tu tidak mengikut akta-akta yang telah ditetapkan, maka kilang tersebut boleh juga dibawa ke mahkamah. Okey, OSHA 1994. Ini dah zaman bila ni? 67, lama benar ni. Okey, cuba tengok yang ni. 1994. Okey, bagaimana dengan OSHA iaitu Occupational Safety and Health Act. A itu maksud dia act Sebenarnya OSHA ni adalah digunakan untuk complement. Apa maksud complement? Apa maksud complement? Apa maksud complement? Siapa tahu? Hello? Pelengkap. Berbuci. Pelengkap lah, pelengkap. Macam juga suami isteri. Pelengkap lah. Jadi suami isteri adalah pelengkap. Lelaki perempuan adalah pelengkap. Positif, negatif adalah pelengkap. Okay? So jadi di sini, kalau you perhatikan di sini, bahawa OSHA 1994 ini adalah sebab apa? FMA 1967 ni banyak kekurangan dia. Banyak kekurangan dia. So jadi OSHA 1994 ni dibangunkan pada tahun 1994, diperkenalkan tu. Maka dia menjadi pelengkap kepada FMA. Sekiranya, jadi OSHA ni baru kan, sekiranya ada konflik antara akta FMA 1967 dan akta OSHA 1994, mana satu yang kita nak pakai? Contohlah, ada konflik ni, kenyataan daripada ayah dan kenyataan daripada ibu. Mana awak nak ikut? Kenyataan ayah ke kenyataan ibu? Ayah.
Ayah. Ya. Jadi konsep ni samalah juga OSHA dengan FMA. Jadi OSHA 1994 dia terbaru. Jadi sekiranya ada konflik antara OSHA dan FMA, maka OSHA akan diterima pakai. Nampak tu? There. Biasanya apa yang terbaru itulah yang diterima pakai. Kalau ada konflik ataupun ada pertindahan. Okey. Jadi you dah faham sekarang tengok ni. So you already have the idea apa itu OSHA, apa itu FMA. Got idea? Dapat idea tu? Okey. Dapat. Jadi Dapat sister. kita tak nak pergi detail ni. Kita nak dapat some idea penghayatan terhadap akta-akta tu cukup. Dapat, Okay, sir. tak itu je sebenarnya. Yang awak nak dapatkan detail lah nanti awak boleh tengok Awak boleh tengok kemudian. Okey. So jadi kalau you perhatikan OSHA 1994, philosophy and guiding principle dia. Jadi semuanya sama matlamat dia untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja dan di tempat kerja. Dan jadi ini kita nak mengurangkan risiko. Jadi OSHA 1994 dia menekankan kepada apa tau? Menekan kepada self regulation. Maksud dia elemen berdikari. Self regulation tu maksud dia elemen berdikari lah. Dan kemudian workers cooperation and participation, maksud dia walaupun ianya ditujuan untuk melindungi pekerja, jadi pekerja juga sebenarnya melindungi pekerja dan juga melindungi syarikat juga sebenarnya secara tak langsung. So jadi pada masa yang sama ia juga melibatkan kerjasama. Dia menekankan kepada OSHA sampai ni kerjasama dan juga penglibatan pekerja-pekerja. Itu kena ada dalam OSHA 1994. Maksud dia falsafah dia menekankan kepada elemen berdikari dan juga menekankan kepada kerjasama pekerja dan juga pelaksanaan bersama dengan pekerja. Okay. Okay. This is very important statement. OSHA hanya valid, boleh diguna pakai pada tempat-tempat kerja. Dia guna pakai kepada all person untuk semua orang pada tempat kerja except, cuba tengok tu, except, apa maksud except? Apa maksud except? Kecuali. Ada pengecualian. Maksud dia melibatkan semua. Awak kerja sebagai tukang penebar roti canai, awak bekerja di mana? Di kebun ke, di mana? Kecuali board ship, nampak tu? Awak bekerja di atas kapal ataupun bekerja di mana? Armed Forces, maksud dia tentera. Ni, jadi akta ini tidak melindungi orang yang bekerja di atas kapal dan juga tentera. Jadi apa maksud dia? Dia ada akta lain lah. Okey. Jadi awak tak boleh gunakan, awak tak boleh bawa elemen ni ke mahkamah ataupun hak awak bila awak bekerja di mana? Di atas kapal ataupun pada tentera. Bila awak bekerja dengan tentera. Faham? Faham, sir. Faham, sir. Okey. Cuba tengok OSHA regulation ni sebagai contoh lah. Ni dia dah agak lebih detail lah Dia lebih detail. You tengok tu. OSHA regulation, employee safety and health general policy. Dia banyak pecahan dia. Okey. SIMA, nampak tu, control industrial major accident hazard, safety and health committee, safety and health officer, SHO. Dia ada banyak lagi pecahan terhadap OSHA regulation. Okey. Jadi contoh. Sebab tu kalau perhatikan pada kilang-kilang, nampak OSHA Safety and Health Officer 1997. Jadi ini berarti bahawa tanggungjawab kilang. Tanggungjawab kilang maksud dia apa? Dia mesti ada Safety and Health Officer. Hello.
Yes sir, yes Yes, sir. sir. Background belakang tu. Siapa punya mic yang on tu? Mic siapa yang on tu? Bukan dia bercakap dengan saya, dia bercakap dengan antara satu sama lain tu. Okey, kalau bercakap dengan saya okey je. Jangan bercakap dengan orang lain pula. Okey. Right. Okey, fine So get idea. Apa itu FMA? Apa itu OSHA? Got idea? Yes. Alright. Yes sir. Yes sir. Okay. Okay, good. Alright. Okay. What's next? Okay, cuba tengok FMA and OSHA ditekankan lagi. FMA limited to factory. OSHA cover most workplaces. FMA prescriptive. Maksud dia detail. FMA ni agak prescriptive, maksud dia detail. General principle dia berikan secara umum saja. FMA ni menekankan kepada government enforcement, maksud dia penguasaan oleh pihak kerajaan. OSHA menekankan falsafah dia self-regulation. Maksud dia you kena faham apa yang sepatutnya buat. Okey, macam awak jugalah. Kalau awak FMA, maksud dia semua perlu arahan daripada UTHM. Self-regulation bermaksud awak tahu tanggungjawab dan awak buat, tak perlu disuruh. Itu maksud dia, konsep. Okey. Okey, cuba tengok di sini. Saya nak you familiar dengan istilah-istilah ni. Occupational health provider yang memberikan berkaitan dengan kesihatan. Okey, Department of Public Health, KKM. Okey. DOSH, SOCSO. Jadi you kena tahu you boleh Google Kementerian Kesihatan Malaysia, apa dia? DOSH, apa dia? SOCSO tu apa? Social Security Organisation, SOCSO tu apa? Okey. Jadi kalau awak dengar kata orang tu apa putus tangan ke apa dan sebagainya, oh dia dapat duit SOCSO. So now you fahamlah SOCSO merupakan satu organisasi yang dibangunkan oleh kerajaan. Dia lagi satu NIOSH. NIOSH, apa itu NIOSH? Ni NIOSH. NIOSH di sini adalah satu is a training center. Dia berbeza dengan DOSH tadi. DOSH penguatkuasaan, NIOSH is a training center. Jadi yang berkaitan dengan OSHA. Kemudian kalau you perhatikan di sini, state dari segi peringkat negeri, kita ada State Health Department, maksudnya Kementerian Kesihatan peringkat negeri. Dan lagi satu DOSH juga, dia ada cawangan-cawangan pejabat dia bagi setiap negeri. Itu you kena faham. Okey, ini adalah peringkat-peringkat distrik. Kalau you perhatikan yang berkaitan dengan health, for sure, ini adalah hospital. Okey, ini enterprise, maksudnya peringkat swasta dan sebagainya. Okey. MTUC MTUC apa? MTUC, Malaysian Trade Union Congress. Ini adalah kesatuan pekerja kesatuan pekerja. Dan juga ada juga professional organisation. Okey, ini berkaitan dengan health tadi ni. Okey. Ini adalah nama-nama atau organisasi yang berkaitan dengan kesihatan tadi. Ministry of Health. Okey. So tanggungjawab pekerja, apa yang perlu dilakukan, pastikan dia menyediakan ruang kerja yang selamat dan sihat untuk pekerja dia sepanjang masa. Itu tanggungjawab dia dalam OSHA 1994. So jadi KKM merupakan custodian of the national health to provide curative and preventive service for the Malaysian population. So jadi kalau you perhatikan bila berlakunya COVID-19, KKM memainkan peranan yang penting di situ, amat penting. Okey. Ministry of Human Resources, Kementerian Sumber Manusia. Ini yang berkaitan national, yang berkaitan dengan apa ni? Yang ada kaitan Ministry of Human Resources, yang ada kaitan dia di bawah Ministry of Human Resources, NCOSH, DOSH, NIOS, SOCSO. Ini adalah yang berkaitan pada Menteri apa ni? Kementerian Sumber Manusia.
Ini semua adalah badan-badan yang terlibat dengan Kementerian Sumber Manusia. You boleh Google NCOSH Malaysia, DOSH Malaysia, NIOSH Malaysia, SOCSO. So jadi kalau you ada masa, you go to DOSH punya website dan sebagainya. It is very important for you to have some idea. Jadi sebenarnya di sini ialah matlamat utama kursus ni adalah memberi pendedahan kepada awak sebenarnya. At least you have some idea what is it all about related to occupational safety and health. Okay, ni NCOSH. Jadi kita tengok tadi apa itu NCOSH. Ditubuhkan tahun 1995. Okay. Ni you boleh tengok situ. Apa tugas dia? Okay. DOSH. Nampak tu? Bermula tahun 1878. Panjang sejarahnya. Dan biasanya Machinery Inspector ni dululah. Pada tahun tu So ni dia punya sejarah-sejarah semua. So jadi DOSH dia perlu penguatkuasaan terhadap keselamatan, kesihatan dan juga kebajikan bekerja dan adalah untuk melindungi pekerja-pekerja daripada mara bahaya. So jadi major activities of DOSH apa dia? Standard setting untuk setkan standard, enforcement tadi yang saya katakan tadi tu, penguatkuasaan dan juga promotion. Okay. Biasanya ni dua benda ni biasanya standard setting dan juga enforcement. Jadi dia tetapkan standard dia. Dia tetapkan peraturan, code of practice, guideline dia akan berikan kepada kilang-kilang dan sebagainya kepada pekerja-pekerja. So enforcement dan dia akan membuat penguatkuasaan. Okay, DOSH. Jadi kalau DOSH masuk, you are in a big trouble kalau DOSH masuk. Okay. NIOSH NIOSH ditubuhkan tahun 1992. Okay. So jadi ini adalah merupakan tempat latihan untuk yang berkaitan dengan OSH. NIOSH ni pula ialah tadi kalau kita perhatikan tadi NIOSH. Okay. Okay. Alright. NIOSH was set up a launching grant from the government and the Social Security Organisation of Malaysia. SOCSO ni sebab tu you perlu menyumbang biasanya kalau you menyumbang dengan SOCSO, jadi you get an insurance kalau apa-apa berlaku dan you akan dibayar lah. So NIOSH nampak tu teaching, research, consultancy itu NIOSH. Okay. Social Security, okay dan sebagainya. Nampak ni dia berkaitan dengan kebajikan pekerja SOCSO. Nampak tu insurance scheme. Ini juga pada SOCSO. Okay. So jadi dia ada insurance di situ. Okay. So ini yang tadi kita talk about Ramzani tadi When something happen dia akan tanya kepada sejarah kerja dia. Okay. Alright, you are done with that. Okay. Tadi kita ada got some idea berkaitan dengan OSH, FMA. Oh ya, berkenaan dengan EQA. Berkaitan pula apa pula dengan EQA? Ada kat sini tak EQA ni? OSHA, NIOSH, EQA. Cuba tengok kat mana. Okey, cuba tengok EQA. EQA pula akta yang berkaitan dengan alam sekitar. Ni nampak ni. Dia yang berkaitan dengan EQA. Dan EQA ni dia punya penguatkuasaan dia ditentukan oleh siapa agaknya yang berkaitan dengan environment. Siapa yang penguatkuasaan dia, siapa yang akan buat? Jabatan mana? Government. Yes. Government mana? Dalam sekitar. Alam sekitar ataupun DOE ataupun Kementerian Alam Sekitar. Ingat tak bila berlakunya pencemaran Jerebu. sungai apa? UBIN. Sungai Kim Kim. Sungai Kim Kim dan sebagainya. Jadi DOE Department of Environment, Kementerian Alam Sekitar, Jabatan Alam Sekitar akan membuat pemeriksaan dan penguatkuasaan. So ini
Jabatan tu ditubuhkan, biasanya setiap jabatan ataupun apa semuanya, dia ada kaitan dengan akta-akta yang dikeluarkan. Okey? Sebab dia ada kementerian yang terlibat, jabatan yang terlibat. So jadi yang berkaitan dengan Environment Quality Act, ini tujuan dia. Wah, banyak tu. Satu malam baca pun tak habis. Okey? So ini yang berkaitan dengan environment. Jadi sebenarnya untuk melindungi siapa? EQA ni sebenarnya untuk melindungi siapa? Environment. Yes, environment, betul lah environment. Tapi ini untuk melindungi siapa sebenarnya? Bottom line dia, manusia. Orang awam. Human. Sebenarnya, manusia. Orang awam, pekerja, semua manusia, kehidupan sebenarnya. So, environment ni adalah satu perkara yang penting. Sebab tu kalau you perhatikan bahawa di Malaysia sekarang ni penguasaan yang berkaitan dengan environment dia semakin, orang kata tu semakin strict, dia semakin tegas berkenaan dengan perkara ni. So you have to be careful lah. Alright. Okay. At least you get some idea. Sebab apa? Tadi FMA kita dah bincangkan dan sebagainya. EPA berkaitan dengan environment. Apa lagi? Sebab saya nak sentuh lagi ialah pada malam ni adalah berkaitan dengan Occupational Safety and Health Management System. So this is penting macam mana suatu organisasi suka atau tidak dia perlu ada OSH management system. Ada faham? Company tu kecil ke, company tu besar ke, dia mesti ada bentuk occupational OSH management system. Okay? Alright, cuba kita tengok ni. OSH management system. Cuba kita tengok apa yang ada dalam OSH management system. OSHA policies, safety, okay, tak apa. Okay, kita tengok ni OSH management system. Awak boleh tengok dalam nota awak biasanya saya akan berikan. Boleh nampak? Boleh saya boleh. Boleh. Boleh dah. Nampak habis tu. Boleh jelas? Boleh nampak ni? Introduction to OSH management system, nampak tak? Sangat. Nampak ke tak? Nampak. PowerPoint saya Make sure kalau tak nampak beritahu. Okey. PowerPoint macam tak nampak je. PowerPoint tak nampak je. Tak nampak sir. Okey. Nanti kejap. Saya akan boleh dulu that's why you got to inform me. Okay, I open up this one. Boleh nampak? Okey sir, boleh sir. Okay. So jadi kalau kita perhatikan di sini. Dari segi OSH management system, kalau you perhatikan di sini. Okey, kita tengok di sini. Okey. Jadi kalau you perhatikan bahawa OSH management system ni ialah macam mana kita nak melaksanakan OSH ni di tempat kerja sebenarnya. Okey. Okey, ini berkaitan dengan accident, injury, unsafe act, fall of person, social environment, ancestry, hazard, accident, injury. Ini semua berkait-kait Kalau you tengok sini domino, apa maksud domino effect di sini? Kalau satu jatuh, apa yang berlaku? Yang lain pun akan terlibat atau akan terjatuh. Itu sebab tu ditunjukkan domino di sini. Jadi setiap satu ni berkait-kait antara sama lain. Okey. Nampak tu? Social environment and ancestry, fall of person. Lepas tu unsafe act, mechanical or physical hazard, accident dan juga injury. Okey. Berlakunya accident, tapi ada tak kecederaan? Faham tak maksud di sini accident? Apa beza accident dan injury? Katakan awak bawa kereta, awak accident. Tapi awak keluar dalam keadaan yang selamat. Ada tak injury? Ada kecederaan tak? Tak ada. Tak ada Jadi accident mungkin berlaku tetapi Tak ada mungkin sir. dia ada kecederaan. Faham tak? Tapi kalau accident tak berlaku, ada tak kecederaan? Tak ada sir. Ada Ada, lah. sir, Maksudnya
Untuk berlakunya Tak ada, tak ada. kecederaan mesti ada accident. Faham tak? Untuk berlaku kecederaan mesti ada accident. Tetapi bila berlaku kemalangan, accident ni kemalangan. Bila berlaku kemalangan, tak semestinya berlakunya injury. Nampak tak? Faham konsep tu ya? Dan kalau you perhatikan di sini, daripada aksi kiri turun ke kanan. Nampak tu? Injury di sini mungkin juga kematian. Mungkin kecederaan, mungkin kematian. Dan accident adalah kemalangan. Nampak? Social environment, persekitaran sosial dan juga ancestry. Ini yang berkaitan dengan budaya dan sebagainya. Fall of person, kesilapan yang dilakukan oleh individu. Yang berikutnya yang berkaitan adalah gerak laku atau tingkah laku yang berbahaya, tingkah laku yang tidak selamat. Contoh dia bermain-main di dalam makmal, itu unsafe act lah kan. Mechanical hazard, okey. Mechanical or physical hazard. Mechanical hazard, contoh dia kita katakan bahawa mesin itu berputar dan sebagainya tetapi tidak ada penghadang. Itu mechanical hazard lah. Physical hazard, apa dia physical hazard? Contoh dia physical hazard, apa yang kita katakan sebagai physical hazard? Awak memanjat tidak menggunakan tangga tetapi awak menggunakan meja ke apa? Contoh like that lah kan. Tapi itu mungkin unsafe act lah kan. So jadi physical hazard ni maksud dia itu boleh juga, maksud dia mungkin awak gunakan ialah wire yang itu dah electrical hazard lah. Mungkin awak membawa kenderaan yang tayar yang tidak berbunga. It can be a physical hazard juga lah kan, benda tu kan. Alright. So these are the thing dia berkait-kait ni. Kalau ini jatuh, dia akan pergi kepada sini. Dia akan pergi ke sini, dia akan pergi ke sini dan dia akan pergi ke situ. Itu yang dikatakan dominant factor. Okey. Dia punya sequence. Satu, jatuh, dominan ni jatuh, jatuh, jatuh dan jatuh. Maka ini boleh melakukan selepas kemalangan dia akan membuatkan kecederaan ataupun kematian. Okey. Jadi, apakah perkara yang paling penting di sini ataupun yang paling kritikal? Dia kata unsafe act and medical hazard consider central factor in the accident sequence. Dia katakan bahawa ini adalah unsafe act, physical and mechanical and physical hazard adalah penyumbang ataupun perkara yang paling utama yang menyebabkan berlakunya kemalangan dan kecederaan. Okey. Okey. Dan ini adalah beberapa cause yang akan menyebabkan kemalangan atau kecederaan. Alright. Jadi OSH management system maksud dia satu approach ataupun kaedah macam mana ianya dibangunkan dalam keadaan yang lebih sistematik sistematik ataupun system approach yang digunakan Edward Deming Kalau you perhatikan dalam quality continuous improvement dan sebagainya, Edward Deming ni dia adalah orang Amerika yang di Amerika dan semasa berkaitan dengan quality dahulu, pada bermula dahulu berkaitan dengan quality. Di Amerika mereka tak ambil kisah berkaitan dengan quality. Kemudian Edward Deming telah dipanggil ke Jepun. Kemudian Jepun mengamalkan apa yang telah diajar oleh Deming, itu yang menyebabkan Jepun meningkat dari segi ekonomi pada masa itu. Okey, German standard by ISO, International Standard Organization atau dinamakan sebagai ISO. Okey, why OSH management system? Kenapa pentingnya management system tu? OSH, berkaitan dengan OSH ni. So, jadi cara di sini adalah pentingnya sebab ianya perlu untuk kita mengurus yang berkaitan dengan OSH. Okey, jadi OSH adalah perkara yang penting di dalam menilai syarikat berkenaan. Dengan adanya OSH management system ni, ia dapat mengurangkan apa? Hazard, risk, accident, disease. Dan ia juga dapat mengurangkan apa? Mengurangkan
ketidakhadiran, produktif yang lebih tinggi, dan job satisfaction. Kenapa? Kepentingan OSH management system. Okay? Jadi kalau diperhatikan di sini, hello, hello, are you with me? Yes. Okay, good. Yes, sir. Saya tengok skrin, saya tak nampak awak ni sebab tu. Jadi apa dia OSH management system ialah satu yang terancang, didokumentkan dan metod yang boleh diterangkan dalam pengurusan hazard dan juga associated risk. Okey. Jadi dia documentation dan dibangunkan oleh pekerja sendiri. Dan satu lagi istilah yang berkaitan juga ialah berkaitan dengan ISO. Apa itu ISO? Ialah falsafah dia ialah kita tulis apa yang kita buat dan kita buat apa yang kita tulis. Okey. Ini adalah beberapa jenis ISO yang ada ni. ISO ni adalah satu standard organization standard. Dia merupakan satu organization standard. Contoh dia, bila awak masuk ke UTHM di pagar, nampak tak globe dekat depan tu? Pintu masuk kat keselamatan tu, nampak tak globe? Nampak. Dekat kiri depan tu, dekat kiri tu kan ada globe tu, globe. ISO dia tulis ISO 9001. Apa lagi? Siapa yang perasan? ISO 9001 apa? 2015 ke apa dan sebagainya. Maksud dia sistem pengajaran dan pembelajaran kita di UTHM adalah mengikut standard ISO 9001 2015. Faham tak? Dan ianya di-renew untuk setiap tahun. Jadi maksud dia sistem pembelajaran kita adalah standard. Maksud dia standard. Bila orang tengok, oh dia mengikut standard tertentu. Okey? Jadi ini berkaitan dengan pentadbiran. Okey, ni all this dan ISO ni standard-standard ni berubah daripada masa ke semasa. Okey. Dia berubah daripada masa ke semasa. Okey. Okey. So dalam OSH management system ni, you tengok di sini, apakah tanggungjawab employees? Employees maksud dia pekerja. Employer majikan. Employees pekerja, employer majikan. So apakah tanggungjawab? Okey, kita tengok sini. Apakah tanggungjawab majikan? Maintain a safe and healthy working environment. Jadi dia memastikan bahawa sekitaran dia adalah selamat yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan. Okey, memastikan tempat kerja bersih dan selamat, stay informed of safety and health issue. Okay, observe, comply with all established safety and health requirements, understand and follow safety and health guidelines, including work structure, keep aisle, exit and emergency equipment clear of obstruction. Nampak tu? Ingat tak yang gambar yang kita tengok hari tu? Apa yang dibuat dekat pintu keluar dia? Pintu keselamatan dia. Pintu Tak barang. Dia letak barang. Dia blok jalan. Jadi kalau kita menggunakan management system, maka kita akan pastikan tempat kerja kita bersih, tempat kita kerja selamat, apa semua. Jadi ini benda-benda ni adalah penting dalam OSH management system. Jadi ianya nampak di sini adapted from ILO OSH 2001, ni ada sejarah-sejarah dia lah those kind of thing. PDCA, plan do check action. Okay. So jadi beberapa ni adalah perkara yang penting dalam OSH management system PDCA ni, jamin ni. Pada lagi satu dia ada policy. Okey. Jadi nanti bila awak lihat sebab saya nak nanti awak akan buat assignment, satu assignment yang saya akan beri. Jabatan Kimia Malaysia, awak dikehendaki melihat dari segi kekuatan dan kelemahan OSH management system yang dibangunkan oleh Jabatan Kimia dan kemudian awak mencadangkan apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan. Contoh dia, polisi. Dia ada tak polisi yang berkaitan dengan OSH management system? Dia macam checklist lah.
Organizing. Ada tak organisasi di situ, struktur organisasi yang menekankan kepada OSH? Planning and implementation. Dia ada perancangan tak? Adakah ada implementation? Lepas tu ada tak penilaian yang dibuat terhadap apa aktiviti yang telah dilakukan? Dan satu lagi ialah ada tak penambahbaikan yang dilakukan terhadap proses yang sedia ada tadi yang berkaitan OSH management system. Okey, ni ada minnya plan, do, check dan sebagainya. Nampak ni? So jadi prime main element dalam OSH management system, nanti awak tengok juga dalam jabatan kimia tadi tu, ada tak ada polisi yang dibangunkan oleh mereka? Adakah organisasi, maksud dia organisasi ni maksud dia siapa buat apa? Dia mesti ada tu. Orang ni buat apa, unit ni buat apa dan sebagainya. Planning and implementation, kita buat pelaksanaan, perancangan. Perancangan akan dibuat daripada masa ke semasa, all the time. Dan dilaksanakan. Dan setelah dilaksanakan, dia perlu ada buat penilaian. So, penilaian tersebut, biasanya kita buat audit dan sebagainya. Input daripada situ akan digunakan untuk penambahbaikan. Okay. Element of OSH system. Nampak lalu? There. Nampak audit yang saya nyatakan tadi. Okay. Policy. Jadi, bila you breakdown of ni, you boleh gunakan ni sebagai checklist. Ada tak polisi? Ada tak pekerja terlibat? Responsibility and accountability, ada tak ditekankan? Competence and training, ada tak dibuat? Occupational safety and health management system documentation, dokumentasi dibuat tak? Communication, macam mana mereka berkomunikasi? Planning and implementation, ada tak review dia sistem planning, hazard evaluation? Jadi you boleh tengok digunakan ni bahawa benda tu berlaku atau tidak pada jabatan kimia. Jadi you boleh comment based on this checklist. Okay, policy. What is a policy? Nampak tu? You boleh tengok you can read further what is a policy. Okay, nampak? Should be set out in writing on OSH policy, which should be, nampak? The employers in consultation, jadi majikan akan berjumpa dengan pekerja dan juga representatif dan menyatakan tentang polisi yang perlu dilakukan. What is a policy? You kena tengoklah what is a policy. Nampak tu? We dedicate providing berarti satu bentuk komitmen untuk pelaksanaan sesuatu. Okay. Policy organizing. Ni dia menekankan ada setiap satu. Competence and training, communication, macam mana you berkomunikasi antara satu sama lain, daripada atas sampai ke bawah, daripada bawah sampai ke atas. Planning and implementation. Nampak tu? Okay. Jadi ini adalah lebih detail dia menceritakan macam mana hazard evaluation. Jadi evaluation di sini adalah kita membuat audit berkaitan tu. Okay. Alright. Action last sekali ialah action for improvement. Jadi kita dah tahu apa kekurangan dia dan sebagainya, apa kelemahan dan tidak pematuhan. Jadi apa yang perlu kita buat untuk penambahbaikan? Ini penting dalam proses dia. Last but is very important. Okay. Ini adalah commitment daripada management. It's very important. Workers participation. That's why pekerja perlu juga mesti memberikan kerjasama. Okay. Kalau ada kemalangan berlaku, mungkin daripada situ penyiasatan dibuat dan ianya merupakan negligent ataupun kecuaian pekerja. So you get nothing, you tak dapat pun apa-apa daripada syarikat. Okay. Okay. So these are the things about okay. Dapat tadi? So jadi apa yang kita dah bincangkan tadi sedikit ialah berkenaan dengan, nanti you tengok nota-nota yang saya berikan. Perkara yang penting di sini adalah ni berkaitan occupational safety and health management system. Okey, kita break sekejap. Bukan break macam mana, maksud saya sebelum saya pergi kepada 1.6, sebab kalau boleh saya nak habiskan dalam ni juga. Okey, boleh kita buat refleksi sedikit. Jadi pengenalan kepada OSH, kenapa OSH itu adalah penting, occupational safety and health penting. Kemudian kita perhatikan pula, berkaitan dengan OSH ni ada beberapa akta.
ada beberapa sebenarnya banyak akta tapi ini kita sentuh beberapa jenis akta je yang berkaitan tu Occupational Safety and Health, FMA, EQA. Jadi akta ni tujuan dia adalah untuk melindungi hak pekerja dari segi yang berkaitan dengan occupational safety and health, yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey. Dan kita juga tadi dah bincangkan bahawa FMA pada asalnya untuk melindungi pekerja apa dia? Pekerja yang bekerja di kilang dan juga pekerja yang bekerja dengan jentera. Dan kemudian OSHA pada tahun 1994 diperkenalkan untuk melengkapkan kepada FMA 1967 Dan FMA tidak terikat kepada mana pengecualian dia. FMA tadi pengecualian dia kepada mana? Maksudnya awak tak boleh pakai akta ni. Kerja atas kapal. Kerja atas kapal. Jadi atas Dengan kapal dan Tentera. tentera. Kena ingat tu. Okey. Jadi kalau awak bawa benda, katakan awak tentera, awak menggunakan FMA bawa ke mahkamah tak laku sebab dia tidak boleh digunakan. Okey. Dan kemudian kalau you perhatikan seterusnya EQA pula, dan kita kata bahawa OSHA ni pelengkap pada FMA, dan perbezaan antara FMA dan OSHA telah pun diterangkan sebelum ni. Jadi FMA ni falsafah dia kepada dia ada peraturan awak kena ikut. Dia penguatkuasaan. Jadi tapi OSHA pula dia adalah lebih kepada melatih kilang dan juga pekerja, majikan dan pekerja untuk bekerjasama, berdikari untuk dalam melaksanakan sistem tersebut yang berkaitan Operation Safety and Health. Kemudian EQA 1974 ini adalah akta-akta yang memberi perlindungan ataupun akta-akta yang memberikan satu bentuk panduan sama sekali kepada kilang-kilang dan sebagainya yang berkaitan dengan persekitaran. Sebab persekitaran kita ni boleh membahayakan pekerja persekitaran tu ataupun alam sekitar ataupun persekitaran boleh membahayakan pekerja dan juga boleh membahayakan masyarakat di sekitar kilang tersebut. So, ianya dibuat supaya memastikan bahawa kebajikan mereka dijaga. Kemudian kita pergi kepada 1.5 tadi tu, iaitu Occupational Safety and Health Management System. Jadi, salah satu elemen yang paling penting dalam OSH Management System tadi tu adalah berkaitan dengan PDCA, tengok Deming tadi kan. Plan, do, check, apa lagi? Action. Analyze. Okay. Apa dia? Action, bukan analyze, action. Plan, do, check tu maksudnya kita tengok balik semula dan action kita laksanakan. Okay. So jadi proses tu berulang-ulang action itu penambahbaikan apa sebagainya berlaku juga. Kemudian kita nak tengok ialah topik yang berikutnya. Dalam setengah jam lagi, iaitu Safety, Health and Environmental Culture. Okay. Ambil nafas sikit dalam 2-3 minit. Okay. Alright. Okay. Saya nak ambil minuman sekejap Okay. Okay, fine. Okay, kita pergi kepada
Dan banyak lagi berkaitan dengan OSH management system tu. Jadi awak tidak terikat kepada apa yang saya berikan. Jadi kalau awak nak buat penilaian, sebab awak akan menilai nanti, apa yang berlaku pada Jabatan Kimia, macam mana dia melaksanakan OSH management system, awak dah dikehendaki membuat satu bentuk laporan untuk awak menilai tentang sistem yang dibangunkan tu. Oleh itu, apa dia punya kekuatan, apa kelemahan dia, dan apa cadangan penambahbaikan yang awak fikirkan yang perlu dilakukan. Okay. Later on I will give it to you. Okay. Alright. Last kali kita apa? Safety culture ya. Okay. Hello. Hello, sir. Hello. Yes, sir. Hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hi, sir. Hi, sir. Nampak skrin Yes, saya? sir. Tak nampak skrin tak ni? Saya tunjuk Nampak atas saya tak ada. Tak ada, sir. Tak ada. Okey, tak apa. Nampak sir je. Nampak saya je. Okey. Okey, share screen. Alright. Okey. Ni So jadi kita akan pergi kepada topik yang terakhir untuk chapter 1 dan juga topik yang terakhir untuk malam ni ialah safety, health and environmental culture. Budaya. Yang paling penting sini ialah berkaitan dengan budaya. Nampak tu? Safety, keselamatan, health, kesihatan, dan yang ketiga apa? Persekitaran. So ini tiga benda yang penting keselamatan, kesihatan, persekitaran. So, jadi bila kita belajar subjek ni OSH, Occupational Safety and Health, tiga very important yang mesti awak ingat safety, keselamatan, health, kesihatan, dan yang ketiga persekitaran. Tu. Jadi bila kita membicarakan tentang OSH ataupun OSHA, Occupational Safety, Health and Environment. Okey, kalau dia OSH saja, Occupational Safety and Health, Environment tak ada. Kalau dia OSHA, OSHE, Occupational Safety, Health and Environment. Okey, kalau ada A di belakang, dia dah menjadi ACTA, Act. Okey. Okey, so very important element safety tu apa, health tu apa, environment tu apa. We have to understand. So now kita akan pergi kepada topik yang berikutnya ialah berkaitan dengan budaya. Apa itu budaya? Siapa boleh tolong saya jawab? Apa itu budaya? Kebiasaan dengan sesuatu kaum. Okey, kebiasaan yang dilakukan oleh suatu kaum. Okey, saya boleh terima. Lagi? Kebiasaan. Sesuatu yang diamalkan. Apa dia? Tak dengar. Kuat sikit cakap. Sesuatu yang selalu diamalkan. Satu yang diamalkan, tadi kita kata kebiasaan, amalan, yang biasa kita amalkan, amalan. Lagi? Ada lagi? Bahasa Inggeris kita gunakan juga perkataan habit. Dengar tak perkataan habit? Habit ke apa bahasa Melayu? Habit. Tabiat. Terbiasa. Tabiat. Kebiasaan. So jadi di sini OSH punya budaya maksud dia adakah ianya menjadi satu kebiasaan yang menekankan kepada safety, health and environment ni, adakah dia menjadi satu darah daging kita? Dia tu saya kata tadi tu, darah daging kita menjadi kebiasaan kita yang menjadi habit kita, menjadi resmi kita dan menjadi gaya hidup kita yang berkaitan safety, health dan environment ni. Itu yang nak ditekankan di sini Maksud di sini ialah maksudnya dia dah menjadi satu cara hidup anda Dia menjadi satu cara hidup. Itu berkaitan dengan budaya. Jadi ini berarti bahawa setelah awak mempelajari kursus subjek ni, bila awak keluar kan, awak akan nampak oh ini bahaya. Oh ini selamat. Oh ini membahayakan. Oh ini akan memberi kesan kepada kesihatan. Oh ini persekitaran ni pencemaran berlaku dan sebagainya. So kalau sekarang bila awak keluar, apa yang awak lihat, apa yang awak dengar, apa yang awak hidup, apa yang awak rasa,
semua yang ada kaitan dengan keselamatan, kesihatan dan persekitaran, maksudnya awak telah pun menjiwai OSHA ataupun OSH. Itu penting So kalau itu berlaku, maksud dia awak dah dapat penghayatan di situ. Okey, kita tengok tadi budaya tadi let me see which chapter is that. Safety culture. Kita tengok elemen safety culture. Ini adalah yang dibangunkan oleh mana ni? DOSH. Nampak tak tu DOSH? Salah satu DOSH adalah untuk inculcating safety culture. Dia memberikan keterangan-keterangan. DOSH berada di bawah Ministry of Human Resource Malaysia. Okey. Tu. Boleh nampak ke? Nampak. Nampak Jelas. Tak, you nampak tak inculcating safety culture ni? Gambar dia. nampak. Okey, good. Sejelas. Sejelas-jelasnya. Okey. Alright. Cuba kita tengok okey, just go through saja. Ini berkaitan dengan DOSH. Ini agak dokumen ni mungkin agak lama, tak doesn't matter for us to okey. Apa itu safety culture? Jadi saya dah tekankan apa itu safety, apa itu health, apa itu environment dan apa itu culture. Kalau awak faham keyword tersebut, it's very easy for you to understand this. Okay? Okay, inculcating safety culture. Macam mana kita nak menanamkan budaya yang berkaitan dengan OSH tadi ni. Okay? So dia mesti ada safety culture tu apa, status, indicator, strategies, impact safety culture. Ini merupakan challenge, cabaran-cabaran yang ada pada bila kita nak memperkenalkan ataupun nak menanamkan OSH punya culture. Okay. Tahu tak tentang Chernobyl disaster ni? Pernah dengar tak Chernobyl? Tak benar. Pernah. Apa dia? Apa yang Ada berlaku? movie. Apa yang Loji nuklear dia Meletup. yes. Crack ke meletup ke kan? Ini sebenarnya safety culture ni bila timbul bila berlakunya peristiwa Chernobyl lah. Yang mengorbankan saya tak tahu berapa ramai. Memang ramai dan juga ramai juga rakyatnya dipindahkan di Chernobyl tu. Bila berlakunya nuklear reaktor nuklear mereka pecah dan sebagainya, itu yang menyebabkan timbul Chernobyl punya disaster ni safety culture. Okey. So jadi kalau you perhatikan di sini bahawa perkembangan yang berkaitan dengan ni semua dia ada kaitan dengan sejarah ni. Dia bermula kalau you tengok di Eropah, di Amerika dan sebagainya. Saya pernah pergi museum industri di Jerman dan sebagainya. Apa yang saya nampak bahawa keadaan pekerjaan mereka pada peringkat awalnya adalah begitu teruk macam jadi hamba sebenarnya. Adalah tidak selamat, tidak sihat. Dan environment dia persekitaran dia juga adalah membahayakan. Kadang too crowded, terlampau ramai orang bekerja dalam satu tempat dan memang tak ada keselesaan. Jadi oleh itu bahawa daripada evolusi tersebut ialah dia bertambah baik, ada insiden berlaku dan sebagainya, dia ditambah baik. Hinggalah apa yang kita nampak sekarang. Jadi kadang-kadang kita bila kita tengok tu, wow, begitu maju. Sebenarnya dia telah melalui satu sejarah yang panjang sebenarnya. Okey. Alright. Safety, kita dah katakan. Okay, measure and practice undertaken to prevent and minimize the risk of loss of life, injury and damage to property and environment. Ini berkaitan dengan keselamatan. Culture, way of life, tadi awak cakap tadi kan, way of life. Custom, belief, kepercayaan, sikap that people in the particular group organization share. Nampak tu? Safety culture. Jadi maksud dia selamat, maksud dia kita nak kurangkan daripada risiko kehilangan nyawa, kemalangan, kecederaan, kerosakan pada harta benda dan juga persekitaran. Okay. So, itu safety culture. Dia dah ada. Nampak ni?
The product or individual and group's values, attitude, perception, competency, pattern of behavior that determine the commitment and the style and policy or proficiency, organization safety and health management. Ini dia punya istilah-istilah yang digunakan safety culture. Okay. So, it's safety culture model, beberapa perkara yang tentang